Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua yang hadir pada hari ini, dan saya juga ingin mengucapkan sebelum tu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya adalah Dr. Izora Kamisan. Saya adalah pakar perunding ONG dan urogynecology, dan juga saya di sini sebagai moderator kepada kita punya webinar kesihatan Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim bersama dengan NCWO. Saya juga merupakan ahli jawatan kuasa kesihatan NCWO. Sebelum kita mulakan acara kita pada pagi ini, saya ingin bagi sedikit housekeeping announcement. Saya harap para peserta pada hari ini, once kita dah masuk ke dalam platform Zoom ni, mohon mutekan mic anda supaya kita dapat menghormati penceramah kita pada hari ini dan kita dapat mendengar ceramah kita pada pagi ini dengan baik, dengan jelas. Dan kita akan bermula sebentar lagi dengan ceramah, dan seterusnya segala soalan-soalan yang peserta ataupun peserta penonton ada pada hari ini, mohon typekan di chat kita supaya nanti at the end of the webinar dapat saya bacakan soalan-soalan tu buat penceramah jemputan kita pada hari ini. Dan bagi mereka yang menyertai kita di Facebook Live juga boleh typekan soalan di situ. Pihak sekretariat akan menyampaikan soalan tersebut kepada saya untuk kita sampaikan kepada penceramah kita. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua yang hadir pada hari ini. Dan juga selamat Hari Raya. Saya rasa belum terlambat lagi. Ada Saki Baki Syawal lagi saya untuk ucapkan selamat Hari Raya. Kita ucapkan selamat datang terutamanya kepada kita punya penceramah jemputan kita yang kita hormati, Dr. Diana Katiman. Dan juga pada hari ini bersama kita ialah Prof. Dr. Dayang Anita yang merupakan pengarah Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim. Dan kita juga ada Dr. Sabariah daripada NCWO. Sebelum kita bermula, izinkan saya memperkenalkan penceramah kita pada hari ini. Dan kita sangat bertuah sebenarnya dapat mendengar ceramah daripada Dr. Diana Katiman yang merupakan pensyarah perubatan dan pakar perunding perawatan paliatif di Hospital University Teknologi Mara, Puncak Alam. Beliau mendapat pendidikan awal perubatan di Royal College of Surgeons in Ireland dan seterusnya melanjutkan pelajaran dalam sarjana perubatan dalaman di Universiti Melaya, dan selepas diwartakan sebagai pakar perubatan, beliau menjalani latihan sub kepakaran perawatan paliatif dengan penjurusan perawatan spiritual dan sokongan penjaga. Jadi pada hari ini kita memang dapat mendengar daripada the expert lah tentang bila penjaga yang perlu dijaga, when the carer needs caring. Sebab selalu kita tentu kita fikirkan tentang pesakit dan sebagainya, tapi banyak kali kita lupa bahawa yang menjaga tu pun dia pun kebajikannya harus dijaga, dan dia pun ada isu-isu dia yang tersendiri yang perlu kita ambil perhatian. Jadi tanpa melengahkan masa, saya jemput Dr. Diana untuk meneruskan perkongsian ilmu kita pada pagi ini. Silakan Dr. Diana. Terima kasih Dr. Izora atas pengenalan tadi. InsyaAllah saya sharekan skrin. Boleh nampak ya? Okey. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya semua kepada rakan-rakan di NCWO dan sidang penonton yang saya hormati. Saya diamanahkan untuk memberi perkongsian di atas tajuk bila penjaga yang perlu dijaga. Seperti yang dikatakan oleh Prof. Izora tadi, ia adalah satu bidang yang mungkin kurang diberi perhatian kerana kebanyakan daripada kita dan juga doktor-doktor juga mungkin lebih tertumpu kepada penjagaan atau perawatan pesakit. Jadi pada pertemuan kita pada pagi ini, saya ingin mulakan dengan perkongsian satu case study berkenaan dengan seorang pesakit dan juga penjaga-penjaganya.
Saya perkenalkan Puan A. Beliau adalah wanita Melayu umur 70-an yang telah didiagnos menghidapi kanser tahap 4. Beliau suka memasak, suka menjamu orang dan suka tanam pokok bunga. Sebelum ni sangat aktif dan tak pernah masuk hospital lah. Jadi tiba-tiba beliau mula mengalami kurang selera makan, ada sakit, susah nafas. Jadi bila disiasat oleh pihak hospital baru tahu ada kanser. Jadi tiba-tiba dalam keadaan yang sebelum ni beliau sangat aktif, independen buat pergi buat aktiviti kemasyarakatan, pergi jamuan dekat surau, tolong-tolong orang dekat surau, tiba-tiba dia terpaksa bergantung kepada ubat dan tak boleh nak bergerak sangat akibat terlalu penat. Beliau tinggal bersama keluarga, suami yang banyak menjaganya di rumah, yang membawa dia pergi hospital, ada 3 anak yang dewasa bekerja di tempat lain, dan sepanjang perawatan beliau di hospital ulang-alik tu selama ni memang suami sahaja yang jaga. Dia tak benarkan suami dia bagi tahu tentang diagnosis dia kepada pesakit, kepada anak-anak dia yang lain. Dia kata tak nak menyusahkan anak-anak. Jadi dia suami dia berdua sajalah tanggung. Walau bagaimanapun apabila keadaan dia merosot dan beliau dirujuk kepada kami dalam bidang perawatan paliatif, kita explore berborak dengan dia apa yang penting bagi dia. Apabila tahap kemoterapi sudah tak boleh nak dijalankan, tak boleh nak buat operation, tak boleh nak buat apa-apa lagi intervensi perubatan. Jadi kita cuba bagi dia berkongsi apa yang sebenarnya dekat dalam hati dia. Dia rasa dia takut nak bagi tahu keluarga, anak-anak dia lagi kan. Jadi kita galakkan dia untuk berkongsi hasrat, berkongsi cerita dengan anak-anak dia. Dari segi perubatan, apa yang penting bagi dia adalah, apa yang menjadi isu utama bagi dia adalah kesakitan dia dan dia rasa susah nafas. Apabila kanser dia sudah menjadi terlalu dah merebak ke otak, jadi dia meracau dan selalu agresif jugalah di rumah. Bukan sebab dia agresif kan, tapi sebab ada kanser dekat dalam otak. Jadi apabila suami dia yang juga seorang warga emas tidak dapat nak menjaga dia dan mereka tak pernah bagi tahu diagnosis dekat anak-anak kan. Jadi bayangkan macam mana terkejutnya anak-anak. Dan kemudian macam mana kami di pihak hospital untuk nak synchronize macam mana perawatan dia selepas tu kan. Jadi ini adalah gambar Puan A yang diberi kepada kami oleh anaknya apabila beliau mula mengalami kemerosotan dalam fungsi klinikal dia. Dia sakit kepala, susah nafas, sakit dada semua tadi itu kan yang saya ceritakan. Jadi dia tak boleh nak duduk diam. Bila di hospital, termasuk dalam musim COVID, suami lelaki tak boleh nak jaga dekat ward kan. Jadi anak yang kena jaga. Anak yang tak tahu apa-apa tentang mak dia ni, tak tahu macam mana nak tukar pampers, macam mana nak monitor dekat rumah, macam mana bila dia balik kan, mak dia sakit kepala, dia nak buat apa, nak usap tak kena, nak letak minyak angin tak kena. Jadi dia tak tahu, anak tu tak tahu nak buat macam mana. Jadi selepas kita beli perawatan dan kita ajar family macam mana nak buat, kita explore apa yang penting bagi pesakit. Sebab dah tak boleh nak buat kemo, tak boleh nak buat apa-apa kan, tapi pesakit masih bersama dengan kita, takkan nak biarkan tanpa rawatan kan. Jadi objektif utama perawatan pada masa tu adalah bukan untuk mengubati kanser, tetapi untuk hidup dengan kanser. Seperti mana juga kita ada penyakit kencing manis, darah tinggi kan. Kita tak boleh cure kencing manis, darah tinggi. Tapi dengan ubat-ubatan, dengan kontrol, dengan ajaran pemakanan yang baik, kita belajar untuk hidup dengan kencing manis, dengan darah tinggi kan. Begitu juga dengan pesakit kanser, apabila dia sudah menerima bahawa tidak ada option perubatan yang boleh hilangkan kanser tu, dia boleh menerima untuk hidup dengan kanser tu dan kita libatkan keluarga untuk sama-sama menyokong dia dalam kehidupan dia itulah. Jadi
apabila kita dah kontrol dia punya sakit, susah nafas tu dengan ubat-ubatan, dan dia dah luahkan perasaan dia dengan anak-anak dia, harapan dia apa yang penting bagi dia. Dia kan suka tanam pokok bunga kan, tapi dia tak larat nak bawa nak keluar pergi gardening. Jadi apa family buat? Dia bawa pokok masuk dekat tepi bedside dia supaya dia happy, supaya dia rasa bahawa dia hampir back to her usual self, normal sebelum dia sakit tu kan. Jadi dia gembira dapat melakukan aktiviti-aktiviti yang suka. Bila dia dah discharge kat rumah, inilah dia punya aktiviti. Ia membawa ketenangan, kegembiraan kepada dia. Kita masih bagi dia ubat-ubatan untuk bagi dia selesa, ubat tahan sakit kan. Tapi apabila family kongsi gambarnya dengan kami pun rasa seronok sangat sebab patient ni dia mengalami peningkatan kualiti hidup yang sangat baguslah menuju ke akhir hidup dia. Jadi beberapa minggu sebelum beliau meninggal, muka dia dah mula sembab, dia punya organ dia mula shutdown, buah pinggang tak dapat berfungsi dengan baik, jadi dia dah mula bengkak kan. Di rumah keadaan dia sangat restless sebab dia dah kanser dia dah merobat ke otak, jadi dia tak boleh nak duduk diam. You bayangkan yang sebelah kanan tu gambar beliau di rumah, dia ada katil hospital, dia tak boleh tidur, duduk sekejap 2 minit lepas tu bangun. Sehingga kan tahap yang dia sangat tak selesa tu, dia panjat katil, berdiri atas katil nak terjun, nak turun sebab ada railing tu kan. Jadi anak-anak ni yang duduk jauh sebelum ni kan, kerja dekat luar KL, nak support ayah dia, datang balik untuk adjust tiba-tiba macam mana nak menghadapi mak dia yang tengah meracau, yang tengah agresif tu kan. Jadi apabila tanpa sokongan, tanpa pengajaran, tanpa pendidikan kepada penjaga pesakit, memang anak-anak mungkin akan panik, tak tahu nak buat apa. Pesakit tak nak dibawa pergi hospital sebab sama je dekat hospital kat rumah, tapi bila di rumah, hasratnya untuk berada di rumah, tetapi penjaga tak tahu macam mana nak merawat pesakit di rumah, maka tak mencapailah objektif peningkatan kualiti hidup tu kan. Jadi itulah pentingnya kenapa kita kena memberi sokongan kepada penjaga supaya pesakit menerima rawatan yang sebaiknya. Kat mana dia nak berada. Ada setengah pesakit dia suka berada di hospital, ada setengah pesakit dia suka berada di rumah. Jadi mengikut preference dia, apa yang patient inginkan, dan kita cuba usahakanlah untuk apa nak dicapai tu kan. Okey, jadi tajuk besar saya pada hari ini adalah untuk memperkenalkan konsep apa itu informal caregiver, caregiver burden dengan compassion fatigue ataupun burnout lah ya, dan juga memberi sedikit kajian yang berkaitan tentang caregiver fatigue ni ataupun burnout ni lah ya, supaya kita boleh berfikir dan berusaha dalam kapasiti kita sebagai NGO mungkin ataupun policy maker untuk membantu meningkatkan taraf hidup pesakit-pesakit kita di Malaysia. Okey, yang pertama, apakah yang dinamakan, yang dimaksudkan dengan informal caregiver dan caregiver burden? Kalau kita ikutkan definisi yang dibuat oleh WHO, bila kita kata merujuk kepada well-being ni, bila kita kata tentang penjagaan pesakit, kita maksudkan ada 4 dimensi. Bukan sahaja kita memastikan bahawa pesakit tak ada gejala klinikal, contoh tak sakit, tak susah nafas, selera makan okey, itu dimensi fizikal kan. Tetapi kita juga perlu melihat aspek sosial, apa sokongan penjaga, apa peralatan yang diperlukan, juga aspek psikologi atau mental seperti adakah pesakit dan juga penjaga mengalami masalah tekanan, mengalami stres, anxiety dalam penjagaan perawatan pesakit di rumah atau di hospital. Dan juga kita melihat aspek spiritual. Apabila saya cakap spiritual ni, dia bukan bermakna sokongan terhadap aktiviti keagamaan semata. Tak semestinya, kerana ada juga manusia yang tidak ada agama tetapi mengalami isu spiritual. Jadi spiritual ni dia konsep yang abstrak, yang merangkau semua, tidak hanya tertumpu kepada aktiviti keagamaan. Contohnya nanti kita akan tengok selepas ini, insya-Allah. Okey.
Ini adalah definisi yang kita akan gunakan yang diterima pakai oleh ramai pihak lah, banyak pihak. Apabila kita kata caregiver, penjaga ada yang formal dengan ada yang tak formal, ada yang informal. Caregiver yang formal adalah seperti nurse ataupun seperti maid yang berbayar lah, ataupun yang memang tugas dia adalah menjadi caregiver. Itu yang formal. Tetapi yang informal ni adalah mereka yang tak berbayar dan dia bukan buat sebab aktiviti kesukarelawanan. Mungkin ada di kalangan kita yang dalam NGO, memang aktiviti kita adalah untuk membantu pesakit-pesakit di rumah. Contohnya kan, memang kita buat bawa student ke, pergi nursing home ke, tolong-tolongkan sekejap kan. Itu bukan informal caregiver. Itu adalah aktiviti kesukarelawanan kan. Jadi apa yang kita maksudkan dengan informal caregiver adalah mereka yang menjaga pesakit yang mempunyai penyakit kronik, seperti termasuk juga OKU ataupun warga emas yang mempunyai penyakit kronik yang lama bertahun, ataupun juga yang sekejap macam pesakit paliatif yang saya ceritakan tadi. Dan informal caregiver ni mereka tidak mempunyai bayaran apa-apa dan menjaga pesakit dalam masa lebih daripada 3 bulan dan berada di luar hospital. Itu adalah IC, informal caregiver. Bila kita berkata tentang caregiver burden, ia bermaksud bebanan yang ditanggung oleh penjaga. Bebanan ni boleh jadi bebanan fizikal, bebanan emosi, bebanan sosial yang seperti yang saya terangkan tadilah. Okey. Dan apabila terlalu banyak sangat caregiver burden ni yang dialami oleh seorang penjaga, dia lama kelamaan nak tak nak mungkin akan mengalami caregiver burnout ataupun compassion fatigue ni. Jadi mula-mula mungkin kita nak menjaga pesakit tu sebab kita sayang kat dia, sebab dia ni mak ayah kita, sebab kawan mungkin kan. Tetapi apabila kita pun penat, kita dah tak boleh nak hidup macam biasa kita sebab kita kena menanggung beban penjagaan yang sangat besar ni. Kadang-kadang kita rasa terpaksa nak buat, termarah-marah pula, terjerit-jerit pula, terkasar-kasar pula. Lepas tu kita rasa guilty sebab kita termarah, terkasar terhadap pesakit kita tanpa kita maksudkan. Kita tak bermaksud pun nak mengecewakan dia kan, tapi sebab kita dah fatigue sangat, dah burn out sangat, jadi kita terkasar dengan orang yang kita kasihi. Itu adalah tanda-tanda burnout. Jadi kita berubah sikap daripada kita menjaganya dengan penuh kasih sayang, sehingga jadi macam seperti melepaskan batuk di tangga. Ialah sebab nak siapkan, kata oh alamak ni nak kena pergi kerja ni, nak kena bagi makan. Bagi kita tinggalkan makanan pagi, makanan petang, lepas tu tukar pampers pun pagi dengan petang saja. Jadi kita tak sempat nak fikir in between tu sebab mental kita pun dah penat dah nak fikir. Asalkan makan terjaga, pampers terbuka, itu saja kita fikir, kita tak fikir ekstra kan. Dan kita tak boleh nak salahkan penjaga yang rasa macam tu kerana dia sudah burn out. Itu adalah satu perkara yang sangat real yang memang kita kena perhatikan dan kita kena support sama-sama. Jadi apabila dalam bidang perubatan ni kita nak membuat satu tindakan, kita mesti berdasarkan fakta, berdasarkan data. Jadi saya kongsikan sedikit research yang berjalan pernah ada di Malaysia. Ini yang terawal yang saya jumpa, dilakukan oleh tim dari UM berkenaan dengan caregiver burden di kalangan penjaga pesakit Alzheimer's. Okay. Research ini dah lama. Mereka menggunakan Zarit burden interview ZBI ni. Jadi ZBI ni dia, nanti saya tunjukkan juga ZBI ni apa. Jadi basically lagi tinggi skor dia, lagi banyaklah bebanan dia. Jadi bila bebanan tu lagi tinggi, banyak research mendapati bahawa penjaga tu akan mudah stres, akan terganggu fungsi kehidupan harian dia, mungkin juga terganggu dia punya kesihatan dia diri sendiri. Daripada research UM ni, mereka dapati bahawa skor caregiver burden ni, skor burden ni lebih tinggi di kalangan penjaga berbangsa Cina, beretnik Cina. Dan walaupun ada maid, walaupun ada jururawat persendirian yang membantu
mereka di rumah tetapi mereka masih rasa terbeban. Ini memerlukan research yang lebih lanjut lah kenapa mereka rasa terbeban tu. Tapi diulas lanjut bahawa walaupun kita ada maid untuk membantu penjagaan di rumah, jadi kita penjaga tu kena monitor maid pula, nak kena tengok bagi injection betul ke tak, timing dia betul pula, nak cari maid pula, nak buat bayaran dia pula. Jadi stres dia ataupun burden dia tu sama saja ada ke tak ada, cuma dia membantu sedikit dari segi kepenatan fizikal penjaga utama. Okey. Jadi research yang kedua adalah berkenaan bagaimana caregiver burden ni terhadap yang dialami oleh penjaga pesakit paliatif. Jadi Hospital Selayang merupakan hospital yang mempunyai unit perawatan paliatif dalam ward yang terbesar di Malaysia. Jadi research ini berlaku di situ. Ada lebih kurang 250 responden. Mereka dapati bahawa banyak penjaga yang menjaga pesakit paliatif ni, penjaga yang mungkin mengalami stres atau bebanan yang tinggi daripada orang lain adalah yang lelaki berpendidikan tinggi dan yang menjaga pesakit kanser. High intensity ni maknanya mereka menjaga pesakit lebih daripada 20 jam seminggu. Jadi apabila kita ada data ni, doktor apabila dia nampak ada lelaki yang berpendidikan tinggi tapi dia juga menjadi carer, mereka akan mengalami risiko lebih tinggi untuk mengalami stres. Jadi kita kena boleh tengoklah nak support lebih ke tidak carer yang begini, profil yang sebegini. Okey, dan yang terkini yang terkini sebelum saya pergi yang latest terkini, ini adalah research daripada UN. Saya just nak share, mereka dapatkan data informal caregiver dan bezakan antara lelaki dan perempuan. Lelaki yang warna biru dan perempuan yang warna kelabu. Jadi ini adalah berdasarkan benua-benua di dunia. MENA ni adalah di Afrika, SA ni South Asia, kawasan India, Bangladesh semua. ECA adalah Europe dan Central Asia. LAC Latin America dan Caribbean, ini adalah dekat Eropah. East Asia, Pasifik ni kita kat Southeast Asia, kita dekat sini. Tapi walau di mana pun kita berada di dunia, memang diiktiraf, diakui bahawa wanita lah yang menjadi caregiver informal yang utama untuk merawat menjaga keluarga ataupun pesakit lah di rumah. Jadi apabila kita combinekan dengan fakta yang bahawa wanita ni juga bekerja, jadi kita boleh bayangkanlah macam mana perasaan wanita-wanita yang bekerja dan juga menjadi penjaga di rumah. Jadi dia tak boleh nak rehat kan. 8 ke 5 kena fikir office, lepas tu balik tu kena jaga pesakit, sama ada orang tu adalah warga emas, mak ayah dia ataupun mungkin anak-anak yang berkeperluan khas kan. Jadi boleh bayangkan tahap dia, stress level mereka kan. Okey, ini adalah yang agak baru terkini dari Malaysia yang dilakukan oleh KKM berdasarkan sensus bancian nasional, bancian penduduk. Jadi mereka dah buat bancian mengikut adalah sampling, cara dia sampling tu lah. Jadi supaya dia punya resultnya adalah kita boleh generaliskan satu Malaysia. Didapati di Malaysia sebanyak 5.1 populasi Malaysia adalah penjaga pesakit kronik ataupun informal caregiver. 5.1 daripada 33 juta penduduk Malaysia kan, itu adalah lebih kurang 1 juta, 1.5 juta kalau tak silap saya. You all boleh kira penduduk Malaysia yang merupakan informal caregiver. Dan impact dia daripada mereka yang terpaksa menjadi informal caregiver ni, sebab kadang-kadang dia accident, na'udzubillah kan, accident tiba-tiba kena jadi informal caregiver. Sebelum ni tak pernah terfikir kan. Tiba-tiba kena resign ataupun pension atau berhenti kerja lebih awal ataupun terpaksa kerja lebih singkat. Instead of 8 to 5 mungkin dia kena ambil cuti separuh gaji ke ataupun kena work from home. Tadi bila work from home maknanya salary dia kena kurang ataupun dia mempunyai limitation dari segi kewangan lah, dia tak dapat nak full time kan. Banyak efek negatif yang didapati hasil daripada keterpaksaan, kalau saya boleh cakap macam tu, untuk menjadi informal caregiver ni. Okey. Dalam research oleh KKM ni,
Ini adalah faktor-faktor kalau misalnya penjaga tu berkemungkinan untuk mengalami caregiver burden. Mereka adalah wanita yang berusia muda lagi, 30 hingga 39 tahun dan mempunyai sejarah penyakit. Maknanya ada diabetes, hypertension semua tu lah. Jadi ini adalah impact caregiving kepada kesihatan mereka, kepada aktiviti harian mereka dan kepada sosial mereka. Jadi mungkin bagi majikan, you all ada ataupun we all ada kenal wanita-wanita di bawah kita yang berumur sebegini yang mungkin menjadi caregiver di rumah. Jadi kita kena lihat kesihatan dia, kesihatan mental dia, adakah apa-apa yang kita boleh bantu sebagai majikan atau sebagai kawan ataupun sebagai ahli keluarga. Okay, sebab research ini membuktikan bahawa mereka at high risk untuk mengalami tekanan-tekanan yang saya katakan tadi. Jadi, bagaimana kita nak mengatasi ataupun address isu yang penting ni kan? Bagaimana kita nak memberi sokongan kepada penjaga? Excuse me. Jadi seperti yang kita bincangkan tadi, yang borakkan tadi, carer ni, informal caregiver ni, dia bukan sekadar menjadi nurse, bukan sekadar menjaga pesakit dia punya makan minum dia, dia punya ubat-ubatan dia kan. Tapi dia juga menjadi orang yang bertanggungjawab untuk berkomunikasi dengan, nak tahu perasaan dia, nak make sure kalau misalnya pesakit ni buat muka jengih sikit macam tu, dia sebenarnya tandanya dia tak nak sebenarnya, tak payahlah cakap, janganlah kacau dia. Itu communication care. Maknanya penjaga ni dia lebih tahu, lebih banyak tahu. Kadang-kadang maid yang bekerja dengan kita kan, kadang-kadang dia lagi tahu daripada anak sendiri mungkin macam mana ayah tu, mak tu berkomunikasi dalam keadaan dia stroke ke macam mana kan. Jadi penjaga utama tu kita kena raikan kerana mereka buat banyak benda yang seperti yang tersenaraikan di sinilah. Okey. Yang kalau kita ingat, bila kita cakap tentang well-being pesakit, kita ada physical, emosi, social, spiritual kan. Kita cuba tengok satu persatu apa yang kita perlu buat sebagai penjaga sebelum kita burn out tadi. Yang pertama, dapatkan input terus terang daripada doktor. Tak payah berselindung kan. Tanya betul-betul doktor macam mana, apa yang akan jadi selepas ni, adakah apa percentage dia untuk sembuh, untuk tak sembuh, kalau buat ni apa jadi, kalau tak buat apa jadi. Dan kita matchkan dengan preference pesakit supaya kita dapat gambaran dan supaya kita boleh buat keputusan yang tepat dalam penjagaan pesakit. Tetapi kena ada disclaimer sebabnya pihak hospital, doktor, kita bila kita buat anggaran ni ataupun kita berterus terang nak bagi keadaan sebenar tu, doktor bukannya Tuhan kan, kita tak tahu sebenarnya apa yang akan berlaku. Tapi kita boleh membuat educated guess, estimate macam mana dia punya kebarangkalian dia. Kalau kita bagi kemo ni contohnya, ni success rate dia berdasarkan jenis kanser, berdasarkan staging dia. Jadi dengar pendapat doktor-doktor ni dan tanya apa pandangan mereka tentang progression pesakit tu. Okey. Sebagai penjaga, bukan sahaja kena tahu kalau misalnya kita bagi kemo ni ataupun kalau kita ambil ubat ni, apa side effect dia. Jadi kalau patient muntah, itu biasa ke, expected ke ataupun tidak. Ataupun kalau dia makan ubat ni, adakah mengantuk ke. Kalau misalnya dia hyper, itu expected ke tidak. Jadi penjaga dia kena tahu lebih lah. Dia kena tahu macam mana nak administer ubat apa apabila berlaku kecemasan. Patient tak nak pergi hospital kan, dekat rumah nak buat apa, macam kes yang saya cerita tadi Puan A kan. Jadi saya sarankan penjaga tahu juga tentang prognosis, iaitu anggaran klinikal, progression klinikal. Ini yang kita cakap tentang prognosis, iaitu disease trajectory. Disease trajectory ni adalah kajian ni berlaku di banyak tempatlah di seluruh dunia. Saya terangkan sedikit supaya kita faham pasal disease trajectory. Yang paksi ni adalah paksi functional dia. Dia high ni maknanya dia tinggi, maknanya dia boleh buat aktiviti seharian, dia boleh berjalan, dia boleh makan sendiri. Kalau low ni mungkin dia bedbound, dia bergantung kepada diuruskan oleh orang lain. Apabila pesakit itu mempunyai didiagnose dengan kanser,
terutama patient yang ada cancer stage 4, dia punya capacity level dia, functional level dia pada awal-awal diagnosis, ini masa ya, tapi dia tak ada spesifik masa tu tahun ke bulan ke, dia bergantung kepada jenis. Kalau kanser bergantung pada kanser. Kalau kanser payudara atau kanser prostat dia mungkin lama bertahun-tahun boleh. Tapi kalau ada kanser yang jenis agresif yang stage 4 tu, contoh kanser pankreas ke, contoh macam-macam kanser lah, dia punya time dia ni mungkin berbulan sahaja ataupun berminggu sahaja, bukannya bertahun. Jadi dia ni dia tak spesifikkan, dia tengok kepada jenis. Jadi patient kanser ni dia pada awal-awal diagnose dia okey. Tetapi pada satu tahap tu dia terus menjunam dengan sangat tajamnya turun ke bawah tu. Jadi part ni yang akan memerlukan penjaga prepare macam mana nak menghadapi simptom-simptom pada gejala yang part time dia merosot tu. Bagi patient yang ada organ failure, contohnya ada heart failure, ada lung failure, contohnya dia ada COPD, siapa yang merokok tu kan, ataupun dia ada patient dialysis. Tapi sampai satu tahap dialisis tu tak mampu untuk mengeluarkan toksin dalam badan dia. Pergi dialisis je blood pressure drop. Pergi dialisis je sakit dada, jadi doktor tak boleh nak teruskan dialisis tu. Ataupun kadang-kadang patient stroke. Lepas tu dia ada infection, ada bad sore lah, ataupun dia makan susu masuk dalam paru-paru. Untuk pesakit yang ada organ failure ni, dia akan drop macam ni. Lepas tu, dia keluar daripada hospital, dia tak akan sama dengan functional status dia seperti baseline dia. Dia dah ada baseline baru. Dia tak akan naik ke atas tu lagi. Jadi, pesakit begini, dia akan okey, tapi dia akan merosot. Okey, akan merosot. Jadi, lama-lama dia akan, functional status dia akan berkurangan lah. Dan kalau yang warna biru ni, contohnya patient, kalau bahasa-bahasanya macam orang sakit tua lah kan. Dia okey, dia buat kerja sendiri, dia kat kampung, boleh lagi jalan, lama-lama makin lemah, sakit lutut, lama-lama macam tu. So ini adalah disease trajectory. Apabila kita tahu disease trajectory ni, jadi kita boleh estimate lah, dan doktor menggunakan rough idea macam ni untuk kita berbincang dengan pesakit dan keluarga tentang option-option rawatan yang kita boleh offer. So sebagai contoh, kalau misalnya kanser tu jenis agresif yang sangat-sangat dan tak sesuai untuk diberi kemo, dan dia sudah berada agak-agak lebih kurang dalam keadaan penyerosotan 50% daripada functional status tu, jadi ada kemungkinan kita tak boleh nak offer kemo pun, sebab dia punya side effect lagi banyak, lagi dahsyat daripada benefit yang 1% ke berapa persen tu kan. Jadi bila kita timbangkan situ, doktor terpaksa tak boleh nak offer apa-apa rawatan untuk menyembuhkan lagi. Apabila itu berlaku, maka keluarga dan pesakit sendiri kena berbincang dan kena plan lah apa nak buat selepas ni. Bagaimana kita nak buat selepas ni? Perbincangan tu perlu berlaku. Jadi pentingnya ilmu untuk kita membuat keputusan secara holistik. Seterusnya, tadi physical dengan emosi kan, kita tak nak patient depressed kan. Jadi kita perlu juga memberi sokongan atau menambah ilmu kita sebagai penjaga tentang sokongan sosial. Peralatan apa yang diperlukan di rumah. Perlu tahu macam patient yang tadi, yang saya ceritakan tadi tu. Jadi suami dia tak boleh nak jaga seorang 24 jam dekat rumah. Jadi baru dipanggil anak-anak untuk buat shift 8 jam supaya tak penat. Kalau misalnya ada anak yang duduk di luar negara memang tak boleh nak join dengan shift, mungkin dia boleh bantu dari segi kewangan. Dan kita kena explore bantuan apa yang ada. Mungkin setengah pesakit boleh nak apply zakat ataupun sumbangan daripada sok-sok ke siapa-siapalah yang kita boleh dapatkan bantuan. Jika kita berkemampuan, mungkin kita nak settlekan bahagian nursing tu, jadi kita bayar caregiver. Ada banyak company-company yang membuat perkhidmatan caregiving ni. Ataupun mungkin kita punya patient okey lagi kan, stroke mungkin dia masih boleh buat aktiviti warga emas lah kan, tapi dia boring dekat rumah, kita sibuk bekerja.
Jadi kita kena address dia punya isu semangat dia, emosi dia kan. Jadi mungkin kita boleh tengok dekat kawasan rumah kita ada ke tak daycare yang sesuai untuk kita tumpangkan ataupun kita libatkan aktiviti dengan mak ayah kita yang mungkin akan benefit dengan interaksi dengan warga emas yang lain. So kita ada pusat community, pusat power ya, aktiviti warga emas. Sangat bagus aktiviti-aktiviti pawai yang saya tengok. Jadi kalau ada pawai yang berdekatan dengan rumah, silakan dan support mereka untuk melaksanakan ni sebab dia nak menggalakkan warga emas ni terisi masa dia. Bagi pasien paliatif, saya galakkan untuk mengetahui adakah pertubuhan hospis komuniti yang berada di tempat rumah masing-masing. Dari segi spiritual, tadi saya cakap bukan semata bukan semata isu keagamaan semata, tetapi dia adalah isu penerimaan dia, acceptance dia terhadap sakit tu. Kadang-kadang dia marah dengan doktor, marah dengan suami, marah dengan anak-anak sehingga dia subconsciously effect tau, nanti dia akan stres. Jadi kita sebagai penjaga pun kita kena address kita punya hope ni. Hope ni adalah sebahagian dari satu komponen daripada spiritual care. Kita meletakkan harapan yang kena letak harapan yang munasabah. Contohnya tadi kalau ingat disease trajectory saya tunjuk tadi, dia akan merosotkan. Tak munasabah kita contohnya patient tu dia osteoporosis kan, patah tulang, lepas tu dah buat operation, walaupun dah operation masih tak boleh nak berjalan dengan baik, tapi kita punya expectation nak dia jalan macam dulu, pergi kebun macam dulu sebab expectation kita that high, tapi dia tak match dengan realiti keadaan pesakit. Jadi dari segi penjagaan, dari kita sebagai penjaga, kita pun sebenarnya kena turunkan sikit mindset kita. Jadi instead of kita letak harapan menggunung macam tu, kita letak harapan yang kecil-kecil. Contohnya, saya harap hari ini ayah saya tak sakit pun tak ambil ubat tahan sakit, ataupun dia muntah 2 kali saja, ataupun dia boleh baca buku dengan cucu dia. Contohnya itu hope for small things, dan kita akan rasa lebih tenang, lebih sejahtera dalam kita merawat ataupun menjaga pesakit. Jika memerlukan, jangan lupa untuk berjumpa dengan kaunselor ataupun imam ataupun your priest, siapa-siapa dalam your religious leaders untuk membantu dari aspek religious ke ataupun dari segi spiritual yang lain. Okey, macam mana nak kenal kita ni dah penat, dah burn out dah, tak boleh nak buat apa. Sebab kadang-kadang kita tak tahu pun apa jadi, asyik marah aja, lepas tu kita guilty, lepas tu kita menangis seorang-seorang. Sebabnya kita rasa bersalah, kita cakap terlebih dekat mak ayah kita yang kita jaga kan, contohnya kan. Ini adalah tanda-tanda burn out di kalangan penjaga. Energi makin kurang, rasa terlebih nak tidur ataupun susah nak tidur, kita mula snacking, kita mungkin ada yang merokok lebih ataupun minum arak lebih kalau di luar negara kan, dah tak minat dah nak bershopee. Kalau selama ni kita suka shopee ke kan, dah tak minat dah nak buat dah, biarlah apa benda lah apa yang berlaku kan, ataupun tak minat nak menjahit, tak minat nak berkebun. Lepas tu kita rasa kita tak ada masa untuk diri sendiri, dan semua yang you all boleh baca dekat sini tanda-tanda burn out. Banyak soalan-soalan yang bermain di fikiran kita, kita tak tahu siapa nak rujuk kepada siapa tentang apa yang kita alami ni kan. Ini adalah ZBI yang saya cakap tadi, boleh cari di internet atau minta daripada GP ataupun doktor anda. Kalau anda rasa anda tertekan dan mempunyai burden dan hampir-hampir burn out, pergi jumpa doktor, mungkin doktor akan bagi ZBI ni untuk dijawab, dan kita boleh tengok sama ada you punya burden tu tengah level mana, sedikit ke, sederhana, tinggi ataupun sangat tinggi. Ini kalau misalnya you rasa ada anxiety, rasa berdebar-debar, rasa penat semacam ataupun rasa nak menangis ya kan. Jadi kita boleh guna IDAS. Ini KKM ada develop ni masa COVID hari tu pun digunakan dengan sangat meluas. Boleh Google sahaja IDAS ni, DAS 21. Dia ada dalam versi bahasa Malaysia dekat website. KKM Johor ada, yang KKM JKN Sabah pun ada yang saya perasan. Boleh buat sendiri, dia masukkan dalam komputer. Yang Johor punya dia masuk online sahaja, masuk isi jawab-jawab, lepas tu nanti dia akan bagi result. Kalau dia akan bagi tahu sama ada kita tengah stres, mengalami tekanan, mengalami kerisauan atau mengalami kemurungan. Jika skor anda tinggi,
cari bantuan, pergi minta bantuan, jumpa doktor yang berdekatan. Okey, ni adalah apa yang kita boleh buat sebagai penjaga. Banyak resources yang boleh kita dapat di internet. Yang ini adalah yang biasa kita kalau misalnya Google je memang akan dapat lah. So macam mana kita nak menjaga diri kita, self-care sebagai penjaga kan, kita perlukan juga holistic approach ni. Physical kita buat apa ni? Ini adalah contoh-contoh saya suka kartun ni sebabnya dia sangat menyeluruh. Apa yang dia boleh buat dari segi fizikal, tidur yang mencukupi, buat stretching exercise, berjalan, buat ada yang suka nak buat senaman, makan makanan yang sihat dan banyak lagi. Semua ni you all boleh baca sendiri. Apa yang kita boleh buat secara individu untuk membantu sokongan dari segi fizikal kita, emosional kita, social kita, spiritual kita, personal kita, hobi kita hidupkan balik hobi kita. Kalau dulu suka window shopping kan, pergilah shopping mall mana-mana, cuba buat. Tapi macam mana nak pergi window shopping kalau misalnya tak ada siapa nak jaga anak ke ataupun warga emas kat rumah kan. Jadi kita kena fikirlah shout for help. Kat mana kita nak shout for help tu? Daripada keluarga mungkin, daripada rakan-rakan sosial kita, daripada komuniti kita, jiran-jiran mungkin, dan sebagainya. Jadi ini adalah contoh-contoh lain yang banyak sebenarnya kita boleh dapati di dalam internet. Di Malaysia ada satu website yang saya perasan dibuat oleh Bakti dulu, Bakti Mind. Dekat dalam tu dia ada list link yang boleh didapati kalau anda adalah penjaga pesakit kanser contohnya, makna ada support group untuk penjaga pesakit kanser. Kalau anda menjaga pesakit Alzheimer's disease, ada link untuk support group untuk pasien yang ada demensia ni. Sebab bukan kita tak berseorangan, sebenarnya ada lagi. Boleh rujuk kepada website Bakti Mind. Cuma saya perasan dia tak update lama dah website tu. Jadi saya tak pasti link dia tu masih aktif lagi ke tak. Ini contoh-contoh di luar negara, apa yang kita boleh buat untuk membantu diri kita. First kita dah identify kan, kita dah buat screening tu, lepas tu kita rasa saya tu tengah depressed ni, saya tengah stress ni. Maka kita cuba untuk take care of ourselves dan kita buat self-care tu. Jadi saya nak tunjuk contoh di luar negara, ada banyak website di luar negara, dia punya sistem sokongan sosial dia sangat teratur dan sangat tersusun. Di Malaysia saya perasan kita ada dasar sosial negara. Ada juga dasar kebajikan masyarakat negara kalau tak silap. Cumanya dia punya practical action tu saya tak perasan. Tak nampak dan mungkin pihak Kementerian Pembangunan Wanita dan Masyarakat boleh mungkin dah ada tapi saya yang tak tahu kan. Jadi tapi kita kena tengoklah sebab kena faham sumber pesakit ni daripada Kementerian Kesihatan. Social worker kita di hospital, bergerak di hospital kan, tapi macam mana nak linkkan dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat yang di bawah kementerian lain. Jadi dia tak komunikasi tu di peringkat atasan tu saya tak sure macam mana, tapi dia tak streamline lah. Okey. Saya tunjukkan laju-laju apa yang ada di luar negara supaya mungkin NCWO nak take up untuk kita buat solution kepada isu yang melanda di masyarakat kan. Ini contohnya di luar negara apa yang mereka ada. Mereka ada kalau you are informal caregiver, you dapat allowance, you dapat discount, you dapat grant untuk rumah ke, bayar sewa rumah ke, apa-apalah. So bukan sekadar aisuri iaitu allowance untuk suri rumah kan, tapi kena ada juga allowance untuk informal caregiver. Itu dan juga di luar negara, diorang ada NGO, tugas dia adalah bawa carer ni pergi jalan-jalan. Pergilah outing, rombongan Cik Kiah pergi ke pantai mana-mana atau pergi shopping mall untuk berapa jam supaya dia ada satu kumpulan yang bawa penjaga tu pergi shopping, tapi ada juga satu kumpulan volunteer yang tolong jaga pesakit di rumah untuk 3 jam contohnya. Ni apa yang mereka buat dekat luar negara. Menarik kan? Dan juga ada isu-isu lain tentang dia punya wasiat mungkin, ada isu-isu apa-apa yang berkaitan dengan legal lah, dan juga dalam website ni ada banyak bantuan resources macam mana persediaan untuk kembali bekerja selepas menjaga pesakit contohnya. Banyak resources yang boleh didapati di dalam website, boleh search sahaja.
Okey, sebagai penutup, saya just nak ingatkan diri saya dan juga rakan-rakan semua tentang apa yang kita boleh buat untuk membantu komuniti kita, orang di sekeliling kita yang mengalami caregiver fatigue ni. Bagi caregiver sendiri, anda yang menjaga pesakit yang kronik, tambah ilmu dan tambah kemahiran dan minta tolong orang di sekeliling. Tadi saya dah cakap kan, banyak je sebenarnya servis-servis yang kita boleh rujuk, tapi kita sendiri kena tambahkan ilmu kita dan pastikan ada waktu untuk kita sendiri distress, ada me time tu sangat penting dan ini kena minta bantuan daripada keluarga dan komuniti di sekeliling kita. Mungkin kita sebagai NGO ataupun mungkin kita sebagai majikan mungkin pastikan ada awareness di kalangan orang sekeliling kita tentang apa itu caregiver burden. Satu, supaya kita lebih cakna, supaya kita lebih empatik kepada penjaga di sekeliling kita kan, kawan-kawan kita mungkin. Dan mungkin boleh tawarkan respite. Respite ni maknanya macam tadilah kawan tu nak, penjaga tu nak pergi shopping, beli baju raya pun tak sempat, kalau tidak kan contohnya kan, kita lah tolong jaga rumah dia sekejap untuk membolehkan dia ada me time dia. Okay? Dan bagi pesakit paliatif ada hospice dan klinik kesihatan tertentu yang mempunyai domiciliary palliative service, itu kita boleh explore lagi. Bagi majikan dan pihak berkuasa, mungkin kita kena banyakkan lagi pendidikan kesedaran tentang ni, adakan research, mungkin NCWO nak take up research ni kerana saya rasa dia sangat bagus untuk kita buat. Dan kita kena screen penjaga berisiko berdasarkan research yang saya cakap tadi, dan kena ada sistem untuk kita menyokong penjaga-penjaga kita di dalam komuniti dari segi peralatan ataupun reward. Macam dekat luar negara kan, kita membantu dia sekarang, kita masuk dalam tabung masa kan, supaya masa kita tua nanti ada orang pula jaga kita kan, kat Sweden ya kalau saya tak silap. Dan macam saya cakap tadi, adakan allowance untuk informal caregiver, bukan sahaja untuk penjaga OKU ataupun suri rumah. Okey, itu saja saya rasa untuk pembentangan pada hari ini adalah Hospital UiTM. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Dr. Diana yang sangat bermanfaat tadi. Sebab information yang ilmu yang Dr. orang sebenarnya ini adalah pertama kali kita mendengar ceramah tentang penjagaan penjaga rather than penjagaan pesakit. Yang tu quite common sebab pada saya, bagi saya sendiri, this is probably the first time saya dengar ceramah yang sangat komprehensif tentang bagaimana penjaga boleh dijaga dan boleh menjaga diri sendiri. Antara rumusan yang, dan banyak tu pesanan hujung tu daripada Dr. Diana tentang tips-tips bagaimana kita nak menjaga penjaga. Jadi di sini saya ada satu soalan di sini. Adakah pihak hospital memberikan bantuan dari segi latihan dan psikologi kepada caregiver dalam mengendalikan pesakit? Silakan Dr. Diana. Terima kasih atas soalan tu. Jadi saya hanya boleh menjawab bagi pihak kami di Hospital UiTM lah. So kalau pesakit paliatif di bawah jagaan kami memang pastikan sebelum balik, bagi pesakit yang memerlukan, kita memang kena buat training. Carer training untuk pesakit, untuk bantu dia dalam persiapan peralatan ataupun macam mana nak pemberian ubat, dia punya workflow dia kalau emergency buat macam tu. Dan memang kita ada buku dengan ada YouTube link semua kita bagi untuk carer kita. Tapi di hospital, dia bergantung kepada hospital dan bergantung kepada doktor yang merawat tu lah. Cuma saya pesan mungkin bagi dari segi you all sebagai penjaga ataupun family pesakit, kalau doktor tak cakap, cuba tanya. Kadang-kadang mungkin doktor terlupa kot, sibuk work round kan, terlupa pula nak cakap. Tapi apabila ada soalan tu daripada penjaga, insyaAllah kita akan raikan lah. Terima kasih Dr. Diana. Seterusnya tu ada soalan tadi, boleh share slides ke? Yang tu mungkin saya pun boleh jawabkan. Kita boleh, sebenarnya kita punya sesi perkongsian hari ini yang dalam Facebook tu, Facebook Live tu sebenarnya dia direkodkan. Jadi boleh sebenarnya ditonton berulang kali, boleh juga
ajak kawan-kawan ataupun kaum keluarga untuk menonton di Facebook kita. Boleh tengok banyak kali pun. Jadi ada nanti saya tengok kalau ada soalan lain. Dr. Diana, pada hari ini nampaknya ramai sangat peminat Dr. Diana. Sangat bagus perkongsian Dr. Diana. Memang boleh connect dengan ceramah. Terima kasih. Dan juga ada yang minta mungkin email or some form of contact, sebab ada yang sesetengah tu memang ada direct contact dengan pesakit. They are caregivers. They may want to have further advice or further consultation from you if you don't mind. Mungkin kalau Dr. Diana boleh bagi email ke apa tak. Saya tulis email saya dekat chat ya. So boleh email saya, nanti insyaAllah kita cubalah raikan one by one. Mungkin kena ada workshop ke apa ke nak buat dengan NCWO ke dengan UiTM ke, kita boleh fikirkan lanjut lah. Saya ada buat juga tapi saya buat untuk pesakit-pesakit saya lah. Small workshop kan sebab dia tak boleh besar-besar nak kena ajar tu. Dengan NCWO Kuantan pun buat juga hari tu macam mana nak menjadi volunteer hospital untuk spiritual care. Tak apa, boleh bincang lagi insyaAllah. Actually memang bagus, memang bagus Dr. Diana punya suggestion tu. Sorry Prof Zura, saya mencelas sekejap. Sebab saya sendiri masa saya menjaga arwah housemate saya dapati kalau kita ni informal caregiver kan, kalau keluarga tu ada kelebihan juga. Tapi kalau kita sahabat, memang kita tak ada apa-apa yang termaktub dalam jana order ke. Contohnya kita tak ada pilihan cuti tanpa gaji, cuti separuh gaji. Tak ada apa-apa lah. Absolutely. And then bila kita nak minta, kita kata kita apa hubungan, kalau kita kata ini sahabat saya, dia tak terima apa-apa pun lah, apa-apa situasi pun lah, apa yang kita rancang, kecuali kalau kita expenses kita sendiri kan. So saya rasa saya nak take up nanti bersama NCWO dengan Dr. Diana, memang kita perlu buat sesuatu cadangan kepada kerajaan untuk kita sebagai pemimpin, sebab ini datang daripada pusat kepimpinan NCWO semua pemimpin patutnya lebih prihatin hal ni dan boleh buat perubahan kepada cara kerja staff-staff dia yang macam Dr. Diana cakap tadi tu, menjadi informal caregiver actually Prof Izora, even saya tengok satu career, kalau cikgu ataupun nurse, cikgu lah, kalau dia orang pun tak boleh, surat kita menjaga anak tu tak laku jadi saya ingat ada beberapa even yang existing situation for years kita tak ada perubahan ni ibu menjaga anak, tapi majority perguruan dia tak menerima surat jaga anak tu sebagai leeway for parents off work kan. Dia akan force the mother to potong cuti tahunan Saya rasa nursing pun begitu Jadi I think kita kena be a bit more woman friendly, especially as you say more women are involved in this Baik, terima kasih. Untuk soalan, kita mohon atau komen, kita minta tulis dan kita tak buka untuk verbal kerana ini kita kena hadkan komunikasi. Jadi kalau kita boleh tulis dalam chat, saya ingat ada yang angkat tangan dan sebagainya itu, sila tulis dalam chat. You can write in English or you can write in Malay. Saya dan Prof Zora akan tolong. Terima kasih. Terima kasih Prof Dayang atas pandangan yang sangat bermanfaat, dan saya pun setuju patutnya perkara-perkara ni this is not just maksudnya one body punya endeavour. It should be policy makers, pemerintah dan sebagainya lah, so that we can make it negara kita ni lebih harmoni for everybody, penjaga, yang sakit dan sebagainya. Seterusnya ada soalan ni daripada
peserta. Nak tanya pandangan Dr. Diana tentang perbalahan antara ahli keluarga yang akan menjadi penjaga. Maksudnya tiada kerjasama dalam penjagaan. Ini juga memberi beban kepada penjaga. Mungkin Dr. Diana boleh kongsikan pengalaman or maybe cara penyelesaian kemisalan dia. Terima kasih Dr. Sabariah yang bertanya. Jadi secara generalnya lah, di Malaysia kita belum ada lagi akta yang boleh menyokong tentang contohnya advanced care planning ya. Advanced care planning adalah macam mana ya? Dia adalah satu dokumen yang mengatakan hasrat pesakit, siapa yang akan menjadi dia punya surrogate decision maker, siapa yang akan berkuasa untuk membuat keputusan, sebaranglah keputusan tu, terutama dari segi hak penjagaan atau perawatan dia. Jadi kita belum ada akta tu lagi yang sebab kita ambil akta daripada UK kan, jadi dia tak boleh nak stand. Kebiasaannya dari segi praktis, doktor akan tanya kepada pesakit kalau misalnya dalam keadaan dia tidak boleh membuat keputusan sebab dia incapable to make that decision, contohnya di koma, masa dia sihat tu dia buat keputusan. Dalam keadaan saya macam ni, saya melantik suami saya untuk menjadi saya punya surrogate decision maker ataupun spokesperson kita. Sebab biasanya orang tu adalah orang yang rapat dengan dia, yang kenal dia. Jadi dia boleh membantu membuat keputusan berdasarkan preference pesakit, termasuk dalam isu siapa yang nak jaga. Dari segi biasanya saya perasan kan, kadang-kadang tu yang menjaga pesakit tu adalah menantu mungkin ataupun cucu yang dia tak ada dalam hierarki keluarga untuk buat keputusan tu. Kadang-kadang yang membuat keputusan utama tu adalah abang paling sulung atau kakak paling sulung yang mungkin tak menjaga pun pesakit. Jadi dia akan ada perbalahan, bukan perbalahan, dia ada macam tak sejahtera sikit dekat situ lah. Sebab adik tu atau menantu tu dia tahu patient tu nak apa. Mungkin macam Prof Dayang katakan, Prof Dayang sebagai kawan yang menjaga pesakit kan mungkin lebih tahu pesakit punya preference. Tapi dalam kes yang macam ni kita kena mengambil sikap diplomasi lah untuk memastikan pesakit, kena ingatkan semua pihak, yang penting sekarang ni adalah pesakit, bukan kita yang menjaga tu. Pesakit sebenarnya yang nak quality of life tu, kita nak bagi dia rasa selesa kan. So kita kalau boleh sebagai penjaga, anak-anak ataupun adik-beradik buat keputusan dengan apa yang baik untuk keluarga, bukan apa yang mudah untuk kita. Macam tu dekat saya nak cakap. Okay, Allahu'alam. Terima kasih Dr. Diana. Mungkin satu soalan daripada saya. Buat masa ni, adakah kita di negara kita ni, adakah kita ada kumpulan-kumpulan sokongan yang boleh macam ni lah, yang boleh kita rujuk penjaga yang dah burn out and what not untuk mengatasilah masalah dia tu. Yang seperti saya cakap dalam tadi, tapi saya tak masukkan dalam slide. Di Malaysia saya nampak satu website yang agak komprehensif yang mengumpulkan link-link ni adalah Bakti Mind, BAKTI -Mind, MIND. Usaha daripada yang saya perasan dalam website dia daripada Tun Siti Hasmah masa beliau menerajui Bakti tu. Jadi dalam tu dia ada list-list lah, Alzheimer support group untuk carer Alzheimer, ataupun daripada Hospice Malaysia untuk pesakit paliatif, ataupun daripada Makna, kalau tak salah saya Makna lah, ataupun Makna kot saya rasa, untuk pesakit kanser, support group untuk penjaga pesakit kanser. Ada banyak lagi lah list-list tu. Motor neuron disease punya support group pun ada, tapi kena Google lah, kena cari. Saya rasa kita tak ada website yang komprehensif mengumpulkan semua resources ni. Elok juga saya rasa kalau Jabatan Kebajikan Masyarakat atau KKM boleh compile semua support group yang ada, bawa NGO ni supaya senang rakyat nak rujuk kan. Betul. Terima kasih Dr. Diana. Saya rasa ini saya boleh telah satu soalan daripada Puan Sarojini. Husband and wife are old at the same time and caregiving has become very expensive. So can we suggest for the government to set up a center for caregivers?
Thank you, Madam Sarojini, very good suggestion. Cuma I think dari segi practical tu, I'm not sure whether that is feasible or not lah dengan current setup kita sekarang ni yang social workers set up tu, sebab dia berkait dengan bajet semua kan. So bajet yang kementerian dapat, Kementerian Wanita dapat, bawah tu nak tengok pembangunan wanita, bawah tu nak tengok kebajikan kan. Jadi the whole system tu nak kena tengok balik dan polisi-polisinya untuk kita melakukan center of caregiver. Mungkin saya rasa apa yang dibuat sekarang ni, dia subkan kepada contoh untuk warga emas ada pawai tu kan, tapi saya tahu di aktiviti untuk warga emas lah, untuk carer support warga emas tu sendiri saya tak pasti pawai buat ke tak, tapi nak adakan center yang boleh coordinate tu, mungkin Tun Fatimah Institut Kepimpinan Tun Fatimah Hashim boleh come up with something lah kotnya. Mungkin saya boleh kongsi sikit. At the moment private ada. Ya, untuk jadi kepada contohnya, in fact diri saya sendiri sebab saya single kan, dia orang approach kita dengan dia akan approach kita, akan tanya, are you looking at spending your time in an institution, ya, dia akan openly tanya. Dan beberapa private developer ni dia siapkan rumah yang cantik, jadi dia dalam satu taman yang kita akan duduk semua dengan orang-orang yang kita tahu boleh ada bantuan kesihatan dan sebagainya. Of course ini bermaksud dia mahal kan, ya. Tapi macam yang Puan Sarojini tanya tu, at the end of the day, if we are serious about keluarga Malaysia, woman friendly, child friendly country, memang kita kena adakan semua ni, ya. Sebab kalau kita invest lebih awal, sebenarnya problem mental, problem yang macam Dr. Diana cakap ni boleh di overcome, ya, boleh diatasi kan Dr. Diana? Sebab everybody understand there is option. Bila mereka tua, sama ada tempat yang ada pusat yang dia orang boleh pergi, ya. Yang kita selalu tengok ni rumah orang tua. Kita tak bercakap tentang rumah orang tua. Kita cakap tentang entire pusat untuk yang ada bantuan kesihatan, volunteer dan sebagainya. It's not easy macam Dr. Diana cakap tu, sebab macam saya pun di hospital UKM, ya, dan masa kita buat hospital kanak-kanak, kita nak set database untuk volunteer pun menjadi satu isu, jadi we should start, but I agree with Dr. Diana, we should start small first, you start making changes within your capacity. Jadi kepada semua yang mendengar, you go back to your institution, you tengok balik contoh yang Dr. Diana bagi tu, siapa dalam staff yang perlu bantuan lebih sikit, and if you are a leader macam saya, pengarah ke ketua ke, you must make changes to that staff, sama ada you boleh allow dia masuk kerja lambat sikit ke. Itu small changes that you can make as a leader. Saya terpaksa cakap ni sebab ini daripada pusat kepimpinan. You must make that change, especially kita woman as a leader, kita make that change to ensure staff yang terlibat sebagai caregiver tu diberi sokongan. I think what Dr. Diana repeatedly say just now is about giving sokongan. And that's not sokongan about kalau kita tak boleh adakan masa, kita bagi dia, sedekahkan duit kita untuk beli kowe ke kan Dr. Diana, Pampers, some of my arwah sahabat saya, dia punya colleagues bagi saya duit, dia kata you will be needing the nurses, we want to sponsor the nurses for 1 month. They did. So all that matters kan Dr. Diana. And I think these are the sort of support that each can do, we all kita boleh buat sekarang lah, sementara menunggu perubahan yang besar tu kan Dr. Diana. And I will take up your suggestion bersama NCWO. Maybe we can try and convince the people in power to make changes in term of this, ya. Terima kasih Dr. Diana, perkongsian yang saya sangat rasa timely, ya, di masa sekarang ni. Terima kasih Prof. Dayang. Kita pun dah tiba ke akhir acara kita. Tapi saya ingin membawa perhatian penonton-penonton hari inilah. Sebenarnya dalam chat kita tu
kita ada perkongsian daripada Puan Asmah Ismail dan juga pada Datuk Nur Salasiah Ismail tentang satu yang first tu support group for cancer survivors. Ada nombor kontak kat situ 013-593-8627 dan juga daripada Datuk Siti di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat ada program home help dan juga respite care untuk sesetengah rumah warga emas. Jadi ini antara maklumat-maklumat yang kita dapat kongsikan pada hari ini selain daripada tadi perkongsian daripada Dr. Diana dan juga kita boleh google lah tu Bhakti-My. Betul kan Dr. Diana? Jadi memandangkan kita dah di akhir acara, saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada penceramah kita hari ini Dr. Diana Katiman atas perkongsian yang sangat bermanfaat dan saya bagi pihak Pusat Kepimpinan dan juga NCWO berharap di masa hadapan kita boleh macam tadilah yang kita bincang-bincangkan tu, kita boleh ada workshop atau program ataupun perbincangan misalnya dengan policy makers untuk memperbaiki sistem sosial dan sistem sokongan di negara kita bagi kesejahteraan carers ni. Oleh itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Dan kepada para penonton semua, terima kasih kerana sudi bersama kita pada hari ini dan jangan lupa pada bulan hadapan kita ada lagi satu webinar yang akan kita umumkan tajuknya pada Khamis terakhir bulan 6, kiranya siri kita yang ke-5 lah tu, 5 tahun 2022 dan terima kasih juga pada Prof. Dayang, Datuk Siti dan juga Dr. Sabariah yang bersama kita pada hari ini. Okey, terima kasih. Selamat. Semoga kita jumpa lagi. Terima kasih semua. Dan pada peserta jangan lupa isikan kehadiran webinar kesihatan, ada Google Form link tu yang telah dikongsikan oleh Urusetia Pusat Kepimpinan. Terima kasih Dr. Diana. We thoroughly enjoyed your presentation. Very good. Yeah. Continue working insyaAllah. InsyaAllah. Nanti kita discuss lagi. Boleh Dr. Diana. Terima Okay, kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.